Kembali bersama kami dan seterusnya kita akan bincangkan bagaimana kementerian di dalam negara akan berwajib untuk memastikan pelan pemulihan yang telah pun diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri akan disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Pelan pemulihan ini penting untuk membawa kita ke depan setelah kita berjaya untuk mengatasi krisis kesihatan yang sedang kita alami ini. Dan seperti kita sedia maklum, pelan pemulihan ini ada fasa yang tertentu. Jadi kita ingin mendapatkan reaksi awal terutamanya daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Bagaimana kementerian ini boleh turut sama merealisasikan pelan pemulihan negara. Jadi hari ini di studio kami bawakan YB Datuk Seri Rina Harun sendiri selaku Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk kita kupas sikit sebanyak berkenaan dengan bagaimana kementerian ini boleh merealisasikan pelan pemulihan negara. Apa khabar Datuk Seri? Selamat pagi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami hari ini. Disclaimer terlebih dahulu, pemakaian warna ini tidak dirancang sebenarnya. You didn't get the memo. I pun masih nak advice untuk pakai hari ini. Kebetulan hari ini. Okey, ramai yang sudah sedia maklum sebenarnya berkenaan pemulihan yang telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri sendiri. Ada fasa-fasa tertentu. Jadi bagaimana mungkin sedikit reaksi awal daripada YB Datuk Seri? Ya, Alhamdulillah baru-baru ini Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri telah mengumumkan pelan pemulihan negara. Jadi dia ada 4 fasa, fasa 1, 2, 3 dan 4. Jadi kalau kita imbas kembali dah lebih setahun sebenarnya kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, ketika itu kita tak tahu bagaimana keadaan. Kita pun sebagai kerajaan ini kali pertama juga kita menghadapi situasi begini. Jadi kita belajar dan daripada untuk memperbaiki keadaan dari masa ke semasa. Jadi saya kira apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan pelan pemulihan dalam kita nak keluar daripada pandemik COVID-19. Jadi ini sudah pasti memberikan satu guideline kepada rakyat. Kalau sebelum ni kita ternanti ada PKP ke tidak, lepas ni apa yang terjadi kan? Semua orang tertanya-tanya. Ya, jadi sekarang kita dah ada pelan pemulihan negara di mana bila fasa pertama dalam bulan Jun kita sasarkan 10% rakyat Malaysia sudah pun mendapat komplit 2 dos vaksin. Jadi ini sangat penting. Dia tak ada cara lain selain daripada kita mengikuti ASOP, kita kena capai herd immunity ini 80% rakyat yang divaksin ini segera. Ya, kita memang dalam rancangan kita supaya by end of this year kita dah boleh ramai rakyat yang divaksin. Lepas tu kita pergi kepada fasa kedua. Jadi yang bulan Julai dan Ogos. Jadi dia dibuat secara berperingkat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kerajaan dalam tempoh setahun ini dah banyak dah bantuan yang kita berikan kepada mereka. Bermula daripada prihatin, penjana, lepas tu ada Pemekasa, lepas tu kita ada Permai dan sekarang ni yang terbaru Pemekasa Plus. Semua ini adalah untuk membantu rakyat dari segi kebajikan dan juga bantuan-bantuan yang tertentu. Dan saya harapkan dengan bila kita dah umumkan pelan pemulihan negara ini sebagai rakyat, maknanya kita pun dah boleh merancang. Saya tahu dah setahun ni kadar pengangguran, kadar kemiskinan semakin meningkat. Yang dulu M40 sekarang dah jadi B40. Yang hilang pekerjaan. Tapi percayalah, kita harus bersama-sama ni, maknanya kita dah boleh rancang apakah perancangan kita seterusnya. Step by step, mungkin dalam waktu begini kita merancang bagaimana untuk menambah ilmu, menambahkan kemahiran, buat perancangan yang sebaiknya. Dan dalam masa yang sama juga fokus kerajaan dari segi keselamatan dan nyawa rakyat, itu fokus yang pertama. Keselamatan dan nyawa rakyat. Barang boleh dibeli, boleh ditukar ganti. Nyawa tak ada tukar gantinya. Dan vaksin percuma yang kita berikan kepada rakyat. Saya bersyukur sangat. Sekarang ni kalau kita lihat, walaupun kita terima banyak kecaman, tanggapan negatif, tetapi hakikatnya pemberian vaksin kita sudah meningkat dari masa ke semasa. Sudah lebih 200,000 sehari. Kita berusaha dari masa ke semasa supaya kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik, meningkatkan dari masa ke semasa. Ini yang kita laksanakan. Dan juga dari segi ekonomi, bantuan rakyat yang terkesan, sistem kesihatan untuk rakyat ini yang kita fokuskan dalam keadaan begini. Dan sudah pasti kestabilan ekonomi negara dan keuangan negara. Jadi dia bukan sesuatu yang
mudah, tapi kita akan dapat laksanakan dengan sebaiknya dengan kerjasama daripada semua pihak. Semakin hijau carta itu menunjukkan lebih ramai sedang mendaftar untuk vaksin, dan ini menunjukkan juga kita semakin terbuka untuk menerima vaksin sebagai jalan keluar daripada pandemik ini. Yang Berhormat Datuk Seri, kalau kita lihat kepada kementerian Yang Berhormat Datuk Seri sendiri adalah kementerian yang menyasarkan wanita, keluarga dan masyarakat, di mana dalam keluarga itu sendiri pun banyak yang kita dengar isu-isu berkaitan masalah domestik dan sebagainya, tak kala kita berdepan dengan PKP penuh. Apakah sasaran dan juga bantuan yang akan disalurkan oleh Kementerian Yang Berhormat Datuk Seri sendiri dalam memastikan pelan pemulihan ini berjaya? Ya, kalau kita lihat pelan pemulihan negara ni fasa yang pertama, kerajaan sasarkan 10% rakyat Malaysia sudah pun mendapat 2 vaksin, komplit vaksin. Alhamdulillah, kumpulan sasar di bawah kementerian seperti Warga Emas, OKU diberikan keutamaan. Selepas frontliner, kita berikan keutamaan kepada Warga Emas dan juga OKU. Untuk Warga Emas ini, data yang mereka yang telah pun mendaftar untuk mendapatkan vaksin sebanyak 2.4 juta. Dan sehingga 13 Jun, 1.2 juta Warga Emas telah pun mendapatkan vaksin sekurang-kurangnya 1 dos. Jadi ini dah ada dah, nampaknya 1.2 juta warga emas telah pun menerima vaksin. Dan daripada 1.2 yang telah menerima vaksin, lebih daripada 300,000 sudah pun komplit 2 dos. Dan ini mengatasi sasaran kerajaan, di mana kita sasarkan by Jun ni 10% rakyat Malaysia yang komplit 2 vaksin. Tapi warga emas more than 10%. Jadi ini menunjukkan bahawa kita mengambil, dan proses ini sedang pun berjalan sekarang. Dan untuk golongan OKU yang mendaftar 224,000 orang, tapi yang ini masih rendah lagi menerima vaksin 10,000 orang. Namun usaha sedang giat diberjalankan. Kita ada MAB, Malaysia Association for the Blind, di mana kita buat khusus untuk mereka yang OKU penglihatan, dan OKU pendengaran untuk menerima vaksin. Yang itu kita dah mulai pada 4 Jun. Dan baru-baru ini, hari Rabu yang lepas, kita dah buka lagi satu pusat khusus untuk golongan OKU saja, yang kita buat secara drive-thru. Drive-thru di arah Damansara, yang kerjasama antara SAMW Plantation dan juga OKU Central. Jadi ini kerjasama yang kita nak buat. Dia bukan sahaja antara tanggungjawab kerajaan, tapi ini tanggungjawab kita semua. Sebab COVID ni, dia bukan serang golongan tertentu, tidak. Tak kira di bandar, luar bandar, peringkat umur, dewasa, kanak-kanak, sama ada OKU ataupun tidak. Jadi semua, this is a national issue dan global issue. Jadi bila kita tengok OKU ini, selain daripada MAB, kita ada drive-thru PVV untuk OKU di SAMW Plantation, arah Damansara. Dan insya-Allah hari Isnin ni kita akan buka lagi PVV khusus untuk OKU di Bangi, di pusat latihan OKU untuk di Bangi. So this is usaha yang kita sedang jalankan di samping yang pergi ke pusat-pusat institusi penjagaan OKU ini. Mobile yang terus kita laksanakan. Dan kita juga dalam masa yang sama, peratus yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ni masih lagi sangat rendah. OKU kita sekarang ni ada 600,000 orang yang mendaftar. Tapi kita jangkakan sebenarnya angka ini adalah lebih tinggi lagi. Dalam masa yang sama kita buka juga mereka mendaftar, sebab ada mungkin yang tak mendaftar sebagai OKU untuk mendapatkan kad OKU. Kita gerakkan juga sukarelawan kita ni. Gerakkan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk daftarkan juga mereka. Tak semestinya tak daftar, tak dapat vaksin, tidak. Jadi ini kita bantu sama untuk mendaftarkan mereka. Kita gerakkan juga sukarelawan-sukarelawan kita daripada Jabatan Kebajikan, daripada Yayasan Kebajikan Negara, Skuad Prihatin Negara seramai 15,000 orang untuk pergi memberi advokasi, penerangan, vaksin dan pusat-pusat PVV di merata-rata supaya untuk mempercepatkan lagi program imunisasi kebangsaan ini. Bagaimana dengan pengendali taska, Datuk Seri, yang sebenarnya merupakan suatu kemudahan penting untuk ibu bapa yang bekerja. Apabila ibu bapa telah pun menerima vaksin, mereka akan kembali bekerja seperti biasa. Sudah pasti mereka risaukan taska-taska ini sama ada
petugas-petugas yang bekerja di situ adalah mereka yang telah divaksin ataupun tidak? Ya. So petugas-petugas ini yang pertama dalam waktu PKP ini kita ada hampir dekat 2,000 petaska yang dibenarkan untuk beroperasi. Maksudnya walaupun PKP kita faham ada ibu bapa yang kena keluar bekerja tu masuk frontliner. Anak nak hantar ke mana kan. Jadi kita benarkan mereka ini untuk beroperasi dan dalam masa yang sama kita juga minta supaya pengusaha-pengusaha taska dan juga pengasuh anak-anak ini diberikan keutamaan untuk mendapatkan vaksin. Jadi ini penting kerana vaksin untuk kanak saya syukur alhamdulillah. Baru-baru ini I think 15 Jun baru lagi kerajaan telah buat keputusan untuk bersetuju untuk memberi vaksin kepada kanak-kanak. Tapi dia ada kumpulan sasaran yang tertentu. Tapi alhamdulillah dah ada peluang untuk mendapat peluang untuk vaksin kepada kanak-kanak ini. Itu antara perkara yang sebenarnya nanti-nantikan terutama ibu bapa, vaksinasi untuk kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke atas bagi mereka ini kerana mereka juga bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Satu lagi Datuk Sri kalau boleh kongsikan apabila kita menghadapi perintah kawalan pergerakan ini kita seperti Teres kongsikan akan ada banyak masalah kekeluargaan dan sebagainya dan ini sebenarnya menuntut demand, ada demand. Ada permintaan terutamanya dari sudut psikososial dan kita tahu Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat ada menyediakan talian e-kasih. Jadi kita mungkin boleh minta Datuk Seri kongsikan sikit bagaimana setakat ini pengendalian talian e-kasih sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ni. Ya, kalau kita comparekan 6 bulan pertama pada tahun 2020 dan 6 bulan pertama tahun 2021. Untuk 6 bulan yang pertama daripada Januari hingga Jun tahun 2020 kita menerima panggilan hampir dekat 150,000 panggilan. Untuk 6 bulan yang pertama ni kita terima 59,000 panggilan talian kasih. Nampak ada perbezaan. Mungkin pertama kali dulu semua orang panik, semua orang tak tahu kita terima pelbagai jenis panggilan. Dan bila kita lihat talian kasih ini, kita dalam waktu PKP 3 ini dah setahun, perasaan, emosi sekarang ni orang lebih mudah tersentuh kan. But this is reality lah ya. Jadi selain daripada kita ada talian kasih yang beroperasi 24 jam, kita buka juga bilik gerakan talian-talian khas di setiap Jabatan Kebajikan Masyarakat di peringkat negeri. Jadi ini nak membantu mereka ni ya. Jadi kita ada talian kasih, kita ada juga talian yang kita buka di setiap negeri. Dan kita juga bekerjasama dengan kaunselor yang berdaftar. So ada 249 kaunselor yang berdaftar. Sekiranya mereka memerlukan bantuan dari segi telecounselling dan sebagainya. So ini antara yang usaha-usaha yang kita jalankan. Dan bukan itu saja, melalui Jabatan Pembangunan Wanita JPW. Kita dah latih hampir dekat 70,000 skuad wajah wanita anti jenayah. Dan inilah waktunya supaya kita dapat memberi penerangan kesedaran kepada seluruh rakyat yang ada di sini. Dan kita juga ada YouTube channel yang kita buat untuk berikan panduan, tips, bimbingan. Dan saya percaya di Selamat Pagi Malaysia pun ada juga. Kan sesi untuk unit kaunseling yang kita bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi sendiri. Setiap hari melalui Selamat Pagi Malaysia. Ini adalah antara usaha-usaha yang kita jalankan. Dalam masa yang sama kita berharap juga supaya bukan sahaja mereka yang terkesan yang rasa perlukan kaunseling, tetapi ahli keluarga. Sebab ahli keluarga mainkan peranan. Sekarang dia nampak ada ahli keluarga, suami, isteri, anak ataupun ahli keluarga yang ada nampak perbezaan dari segi tingkah laku. Perlu juga untuk mendapatkan bimbingan sebab dalam keadaan begini bila kita rasa down yang pentingnya orang di sekeliling, ahli keluarga, rakan-rakan yang to give a full support, untuk bagi support kepada mereka. InsyaAllah saya kira dengan pelan pemulihan negara ni akan memberi sedikit cahaya, sinar. Sebab kita dah tahu dah ke arah mana yang negara akan tuju untuk kita memulihkan keadaan kita bukan sahaja dari segi kesihatan tetapi juga dari segi ekonomi. Kementerian Datuk Seri adalah satu kementerian yang unik di mana bukan sahaja menyantuni aspek nurani dan juga bantuan-bantuan psikososial yang kita sebutkan tadi, tapi juga mempunyai akses kepada bantuan fizikal melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi adakah ada keseragaman di antara unit-unit yang terlatih untuk menangani masalah-masalah psikososial dengan saluran secara terus kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk bantuan sekiranya ada individu yang seperti yang Datuk
Datuk Seri sebutkan tadi, dari M40 sudah jatuh ke B40. Malahan ada yang dari T20 sudah jatuh ke B40 sebab sektor itu terkesan teruk. Ya. Dia dalam keadaan begini, macam tadi saya sebut, ada yang T20 kepada B40. Mungkin dah biasa hidup mewah, tiba-tiba dalam keadaan ini hilang pekerjaan. Namun begitu, jangan rasa malu dan segan. Kadang-kadang ada orang rasa macam seganlah nak minta bantuan dan sebagainya. Jangan rasa segan. Kita ni sama-sama. Kita sama-sama nak membantu. Jadi selain daripada bantuan psikologis, kaunseling dan sebagainya, kita ada juga bantuan bakul makanan, basic lah, supaya kita tak mahu mereka ini yang sekurang-kurangnya ada makanan yang dihidangkan di atas meja. Jadi melalui bila kita terima talian panggilan telefon yang memerlukan bantuan dan sebagainya, dia bukan sahaja dari segi dia nak menyelesaikan ni, dia perlu melihat secara holistik. Mungkin contoh, dia hilang pekerjaan, so dia rasa depressed, tak ada makanan dekat rumah, dan kita juga menyalurkan juga bantuan dari segi kita bekerjasama juga dengan Jabatan Tenaga Kerja Rakyat, dengan Kementerian Sumber Manusia, peluang pekerjaan. Jadi ini juga kita salurkan, bukan sekadar bantuan bakul makanan, tapi kita salurkan maklumat-maklumat tertentu untuk mereka mendapatkan pekerjaan. Jadi selain daripada itu, kita berikan juga sekiranya mereka perlukan bantuan-bantuan tertentu melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat kita ada, dan melalui LPPKN. Baru ni saya dah luluskan supaya fee dan charge perkhidmatan di bawah LPPKN juga ada yang kita kecualikan, ada yang kita bagi 50% diskaun sehingga hujung tahun. Yang ni yang kita jangka akan beri kepada manfaat kepada lebih 50,000 orang untuk mendapatkan ini demi untuk kesejahteraan rakyat. Satu lagi di bawah Kementerian Datuk Seri, antara perkara yang sering kali diberikan tumpuan adalah usahawan wanita. Sebab ada data yang dikeluarkan baru-baru ini, usahawan yang paling teruk terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 adalah usahawan wanita. Betul. Jadi apakah antara perkara yang direncanakan oleh pihak kementerian sendiri untuk membantu lebih banyak lagi usahawan wanita yang terjejas disebabkan oleh pandemik ini? Ya. Bila kita sebut usahawan wanita, kita di kementerian kita tak bergerak sebagai kementerian dia jaga kementerian dia. We work as a team. Di bawah Kerajaan Perikatan Nasional, we work as a team. Kerana itu, walaupun dia usahawan, actually kalau kita tengok bidang di bawah kementerian ni, kita tak ada khusus kepada usahawan saja, dia lebih kepada kesejahteraan, pembantuan dan sebagainya. Dan kita bekerjasama dengan Kementerian Pembangunan Usahawan. Ada program-program yang kita rancang sama Kementerian Pembangunan Usahawan bersama dengan Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk membantu wanita-wanita ini. Sebab saya harap dalam waktu ini, saya faham ada yang terjejas pendapatan, tapi ada juga yang sale dia meningkat. Dari segi makanan, baru ni ada ibu tunggal kontak saya sebab saya selalu juga order online sebenarnya. Saya tengok kan, kita nak membantu mereka. Jadi dia kata okey, alhamdulillah bisa meningkat sebab dia meniaga makanan, banyak order yang dapat. Dan dalam masa yang sama, kita harapkan supaya waktu begini juga dijadikan untuk menambahkan ilmu. Merancang yang mana dari segi mungkin marketing online. Jadi this is the time juga kita merancang untuk setahun yang akan datang atau tahun yang akan datang untuk membina kejayaan yang lebih meningkat lagi. Walaupun kita lihat kepada pelan jangka panjang pemulihan itu suatu yang agak mendepani kita harus selesaikan dulu krisis kesihatan. Namun bergerak ke hadapan, Datuk Seri, untuk taska-taska yang akan beroperasi nanti, penguatkuasaan dari segi pematuhan kepada SOP baru. Kerana bukan sahaja taska ini akan kembali beroperasi, namun mereka perlu kembali dengan meletakkan syarat-syarat tertentu, penjarakan fizikal, memastikan jumlah bilangan kanak-kanak di bawah jagaan adalah terkawal dan sebagainya. Jadi penguatkuasaan daripada pihak kementerian untuk taska-taska ini apabila kita kembali membuka semula semua taska di seluruh negara. Jadi sebenarnya waktu COVID ini bukan semuanya negatif. Ada juga yang kita belajar untuk kita jadikan sebagai satu amalan hidup kita. Walaupun dah lepas COVID sebagai contoh. Jaga kebersihan, jaga cuci tangan dengan sanitizer, pakai mask. Yang saya kira SOP-SOP yang kita buat ini adalah demi untuk kebaikan juga kanak-kanak. Kita mengajar mereka. Dan sudah pasti apabila taska dibuka nanti akan beroperasi sepenuhnya,
beberapa SOP yang kita rasa perlu untuk dikekalkan. Ya, kita tak boleh rasa dah rasa dah merdeka dan sebagainya. Tetapi SOP itu dibuat juga sebenarnya untuk kebaikan bukan sahaja pengasuh tapi juga kepada kanak-kanak dan akan memberi manfaat kepada ibu bapa. Datuk Seri, kalau kita lihat di bawah Pelan Pemulihan Negara ini, antara indikator yang diambil kira adalah program vaksinasi. Kita tahu sekarang ni pihak JKJAV, pihak MKN semua sekarang sedang menggiatkan lagi program suntikan vaksin, ada PP Binvega, program outreach, mobile truck dan sebagainya. Jadi Kementerian Pembangunan Wanita juga tidak ketinggalan. Antaranya kalau kita boleh kongsikan sini berkenaan dengan klinik Nurul Sejahtera untuk mempercepatkan lagi proses vaksinasi. Jadi mungkin perbincangan lebih mendalam lagi berkenaan dengan klinik Nurul Sejahtera ini, Datuk Seri. Kita bekerja sebagai satu pasukan again. Kita nak mempercepatkan program imunisasi. Kita nak lebih ramai lagi rakyat untuk menerima vaksin. Jadi di kementerian di bawah LPPKN kita ada 49 buah klinik Nur Sejahtera. Dan kita ada 15 buah klinik yang bergerak. Maksudnya bas yang kita telah ubah suai untuk menjadi klinik yang bergerak. Jadi ini juga kita telah cadangkan kepada pihak MOSTI dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia supaya ini juga boleh dijadikan sebagai satu PVV untuk kami sama-sama membantu. Alhamdulillah telah pun dipersetujui oleh jawatankuasa dan ianya sedang membincangkan kumpulan sasar tertentu ya untuk kita gunakan klinik Nur Sejahtera sebab kita dah ada fasiliti, kita ada kepakaran, kita ada doktor. Jadi ini salah satu usaha mana yang ada fasiliti yang ada sekarang ini untuk kita sama-sama gunakan supaya lebih ramai lagi rakyat Malaysia yang akan mendapat vaksin ini. Tumpuan kepada keluarga seterusnya, apakah nasihat Datuk Seri kepada ketua-ketua keluarga dan institusi-institusi yang sedang bergolak dalam keadaan pandemik ini, di mana mereka bukan saja perlukan sistem sokongan daripada kerajaan tapi juga sistem sokongan dalam unit keluarga itu sendiri. Bagaimana Datuk Seri melihat unit keluarga ini dapat membantu individu-individu yang terkesan di dalamnya keluar daripada pandemik, bukan saja dari segi kesihatan tapi juga daripada belenggu kesihatan mental? Ya, kalau kita lihat isu kesihatan mental, kita lihat because apabila kita berhadapan dengan dugaan dan cabaran, kita nampak masalah tu sama semua orang, tetapi setiap orang menghadapi masalah itu berbeza. You boleh terima, you mungkin tak boleh terima. Kita tak boleh salahkan sesiapa. This is cara penerimaan masing-masing. Apa yang kita boleh berikan adalah dari segi sokongan. Jadi ahli keluarga, ibu bapa sebagai contoh. Saya bukan risau hanya yang dewasa, yang kanak-kanak pun saya risau juga. Ya. Bila terkurung lama duduk di dalam rumah, bila mereka terlampau dengan gadget, dengan internet, dengan handphone dan sebagainya. Jadi ambillah peluang ini untuk merapatkan hubungan sesama ahli keluarga. Mungkin sebelum ini kita terlampau sibuk bekerja. Sebenarnya bila kita berada di rumah, walaupun mungkin dalam keadaan yang kita rasa ramainya semua orang rumah. Kalau rumah besar, alhamdulillah. Kalau rumah kecil, bila ramai sangat tu, tapi sebagai ketua keluarga, sebagai ibu dan bapa, ambil peluang ini untuk merapatkan hubungan sesama kita. Walaupun kita tahu, kita pun ada masalah. Tapi kepada anak, kita kena sama-sama untuk berikan kasih sayang, maksudnya luang masa bersama mereka. Kerana mereka perlukan perhatian kita. Kerana kajian yang kita lihat, penggunaan internet di kalangan kanak-kanak semakin meningkat. Ini kajian dibuat pada tahun 2020 oleh LPPKN. Tetapi kadar pengawasan ibu bapa semakin berkurang. Saya faham ibu bapa ada masalah, tetapi tolonglah waktu begini kita kena kuat sikit je lagi. Sikit je lagi sama-sama kita dan ibu dan ahli keluarga juga jangan rasa bila kita ibu ke dengan bapa, suami isteri, komunikasi itu penting. Kita ada masalah, we try to talk to our spouse dan sebagainya. Dan kita cuba untuk memahami antara satu sama lain. I think kekuatan keluarga
sangat-sangat penting di kala begini. Ya. Mungkin di kesempatan ini juga eloklah kalau kita minta untuk Datuk Seri war-warkan dan mengajak orang ramai juga untuk turut mendaftar bagi program vaksinasi, sebab kita tahu sekarang ini agak jauh sebenarnya pendaftaran itu untuk kita kejar lagi 26 juta sekurang-kurangnya 80% masyarakat Malaysia untuk mendapatkan vaksin. Jadi sedikit saran daripada Datuk Seri. 26 juta yang baru mendaftar, 14 juta, 13 juta, still 50% ya. Itu baru mendaftar. Jadi saya mohon kepada semua, kita tahu kita dah berada dalam keadaan pandemik COVID ni dah lebih daripada setahun. Kalau kita start PKP, first PKP dulu 18 Mac ya, kalau saya ingat lagi. Sekarang dah bulan Jun, dah 1 tahun lebih. Dan takkan kita nak tambah lagi 1 tahun, 2 tahun akan datang. Tak ada cara lain sebenarnya untuk kita dapatkan vaksin. Ya, kita kena daftar untuk mendapatkan vaksin. Dan saya kira semua orang kebanyakannya dah ada handphone, smartphone. Boleh daftar. Sekejap saja. Yang mana yang mungkin tak ada kemudahan sebagainya, di peringkat kerajaan, di peringkat ketua kampung, di peringkat sukarelawan, kita akan turun untuk sama-sama membantu. Yang penting, kita kena capai the herd immunity itu 80% at least by end of this year. This is our battle lah, sama-sama. Kita tak boleh nak berpecah. Kita kena bersatu hati untuk memerangi COVID-19 ni, insya-Allah. Betul. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Rina Harun kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia untuk memberi pencerahan tentang pelan pemulihan negara yang akan disokong oleh Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih. Kita ucapkan sekali lagi Datuk Seri. Okey. Dan di situ kita akan sampai ke penghujung siaran tidak lama lagi. Ingin kami sekali lagi ingatkan tuan-tuan dan puan-puan penonton Selamat Pagi Malaysia supaya mendaftar. Dan kalau ada ibu bapa yang merupakan warga emas yang belum lagi mendaftar, sila cuba bantu mereka. Mungkin mereka tidak begitu mesra dengan penggunaan teknologi. Mereka boleh didaftarkan di bawah jagaan anda sekarang menerusi aplikasi MySejahtera. Pastikan anda membantu untuk kita tingkatkan jumlah bilangan individu yang telah pun menerima vaksin. Setakat ini 5 juta lebih rakyat Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos. Kita ingin tingkatkan jumlah itu. Ya. Pastinya pihak kerajaan sudah pun memberikan peranan mereka untuk mempergiatkan lagi program vaksinasi. Tanggungjawab ini juga jatuh di bahu anda semua selaku masyarakat Malaysia untuk mengikuti apa jua temu janji telah diberikan di MySejahtera untuk kita sama-sama mencapai immuniti kelompok. Jadi setakat itu sahaja siaran Grasa Selamat Pagi Malaysia hari ini. Teguh kita menang bersama. Saya Syuhaida Arifin. Dan saya Zayan Sras. Terima kasih kerana bersama kami dan kita akan berjumpa lagi esok dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami bermula